Mahathir pertahankan DAP, salahkan Najib. PKR dakwa Azmin berpotensi khianati Mufakat Nasional. Kem Mahathir dan PKR bakal bertempur? Adakah Mahathir bakal sertai warisan? Tetapi ini adalah usaha Datuk Seri Najib untuk menakutkan orang Melayu. Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng seorang yang bijak, namun pemimpin DAP itu dan partinya tidak mampu melakukan sesuatu yang merugikan orang Melayu. Bekas Perdana Menteri itu berkata demikian sebagai menafikan dakwaan terutamanya dari Najib Razak yang menyifatkan DAP akan menghancurkan Melayu jika berkuasa. Ya, memang dia Lim bijak, tapi dia tak boleh lakukan sesuatu yang tak dipersetujui oleh kita. Patut kita sedar bahawa ini usaha Najib untuk takutkan orang Melayu supaya dia dapat jatuhkan Pakatan Harapan, katanya. Mahathir yang juga ahli Parlimen Langkawi berkata, ketika pentadbiran Pakatan Harapan hanya 6 menteri dari DAP. DAP ada 6 menteri, kita ada 22 menteri dan tak mungkin 22 menteri ini tunduk pada 6 menteri, katanya. Beliau berkata demikian dalam program yang digelar Blackout Bersatu dengan Dr. Mahathir Mohamad bertajuk Tun, Kenapa dan Mengapa di Kedah dalam siri jelajah untuk menjelaskan isu mengenai bersatu. Pada 17 Julai, kempen tersebut diadakan di Johor dan destinasi mereka seterusnya dijadualkan di Perak. Mengulas lanjut, Mahathir mengatakan bahawa Najib telah bekerja keras untuk meyakinkan orang Melayu agar menganggap DAP akan menghancurkan orang Melayu. Dia Najib menakutkan orang Melayu. Kononnya dalam kerajaan ada DAP. Kononnya DAP akan hancurkan Melayu. Mereka kata, kita mesti singkirkan DAP kerana DAP menguasai Pakatan Harapan. Tak benar, mereka tak menguasai, katanya. Mahathir juga mengatakan bahawa Najib telah meyakinkan beberapa menteri dan pemimpin bersatu untuk meninggalkan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan dengan UMNO dan PAS dan meyakinkan mereka bahawa bersatu akan tetap berkuasa. Malangnya, dalam parti kita bersatu, ada yang nampak peluang nak jadi Perdana Menteri. Dengan perpisahan ini, kita jadi parti yang berpecah, bukan bersatu lagi, katanya. Mahathir dipercayai merujuk kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang kini memimpin Perikatan Nasional. Perikatan Nasional merupakan gabungan parti termasuk Bersatu, UMNO dan PAS yang mengambil alih kerajaan dari Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tumbang selepas Muhyiddin mengeluarkan Bersatu dari gabungan itu dan seterusnya bekerjasama dengan beberapa ahli parlimen PKR yang berpihak kepada bekas timbalan Presiden Muhammad Azmin Ali untuk membentuk kerajaan bersama pembangkang ketika itu. Timbalan Presiden PKR Azmin Ali berpotensi mengkhianati Mufakat Nasional yang terdiri daripada UMNO dan PAS, kata Naib Ketua Pemuda PKR AMK Syed Badli Shah Syed Osman. Dalam satu kenyataan, Syed Badli berkata beliau menyambut baik kritikan UMNO dan PAS Gombak terhadap Azmin yang didakwa mengenepikan Mufakat Nasional di Selangor. Beliau juga berpotensi untuk mengkhianati Mufakat Nasional kerana Azmin mempunyai sejarah mengkhianati rakan seperjuangan. Justru itu langkah yang diambil UMNO dan PAS kawasan Gombak adalah tepat dan saya menegaskan sekali lagi bahawa mandat tersebut perlu dipulangkan kembali kepada rakyat Gombak, katanya. Terdahulu sebuah portal melaporkan Menteri Kanan kluster ekonomi itu dikritik kerana didakwa cuba membelakangkan UMNO dan PAS di Selangor dan tidak melibatkan mereka dalam mesyuarat penyelarasan pembangunan peringkat daerah dan negeri itu. Kritikan itu disuarakan oleh Yang di-Pertua PAS dan Ketua UMNO Gombak yang mana Azmin adalah anggota parlimennya. Yang di-Pertua PAS Gombak Salihuddin Muhammad Nasir berkata tindakan Azmin itu seolah-olah menunjukkan terdapat usaha untuk mengetepikan Mufakat Nasional di Selangor. Saya perasan ada gerakan yang halus dan saya pun tidak tahu Azmin ini parti apa, dia bergerak sebagai parti apa, katanya dalam satu temu bual. Ketua UMNO Gombak Megat Zulkarnain Omadin pula berkata tindakan Azmin sebagai pelik dan menyifatkannya sebagai keliru, sama ada bersama Perikatan Nasional atau masih dengan Pakatan Harapan. Untuk rekod, Azmin pada penghujung Februari lalu terlibat dalam satu gerakan untuk menubuhkan sebuah kerajaan baru melalui satu pertemuan di sebuah hotel di Petaling Jaya
bersama sekumpulan pemimpin parti politik termasuk UMNO dan PAS. Krisis politik yang berlarutan selama seminggu ini menyaksikan Perdana Menteri ketika itu, Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan dan bersatu mengumumkan keluar daripada Pakatan Harapan yang menjadi kerajaan. Krisis itu berakhir apabila Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri dan menubuhkan sebuah kerajaan baru yang dinamakan Perikatan Nasional bersama UMNO, PAS dan beberapa parti dari Sabah dan Sarawak. Azmin yang meninggalkan PKR untuk menyertai Bersatu kemudian dilantik sebagai Menteri Kabinet oleh Muhyiddin. Sementara itu, Syed Badli menyifatkan Azmin sudah tidak relevan lagi dalam arena politik tanah air. Azmin sudah tidak relevan lagi berada di kerusi Parlimen Gombak dan Dun Bukit Antarabangsa. Bahkan beliau sudah tidak relevan untuk terus berada di arena politik negara. Azmin seharusnya mengosongkan kerusi Parlimen Gombak dan Dun Bukit Antarabangsa untuk dipulangkan kembali kepada rakyat, katanya. Kumpulan Bersatu yang setia kepada Dr. Mahathir Mohamad memberitahu mereka mahu berbincang dengan rakan pembangkang dalam Pakatan Harapan sebelum memutuskan untuk meletakkan calon atau tidak di SLIM. Senator Marzuki Yahya juga berkata, kumpulannya juga tidak menolak kemungkinan untuk meletakkan calon walaupun bertembung dengan PKR jika keadaan memerlukan. Kami belum buat keputusan lagi buat masa ini, tetapi ada juga cadangan untuk kami letakkan calon. Tapi perkara ini kita akan bincang juga dengan rakan-rakan Pakatan Harapan dan kami rasa terlalu awal untuk buat sebarang pengumuman, katanya kepada portal Malaysia Kini. Kerusi Dewan Undangan Negeri SLIM kosong berikutan kematian mengejut penyandangnya, Kushairi Abdul Talib, di Hospital Bentong pada 15 Julai lalu. Beliau merupakan adun yang mempertahankan kerusi tersebut selama 4 penggal atau sejak 2004. Dalam PRU ke-15 lalu, Kushairi memenanginya dengan mengalahkan calon Pakatan Harapan Muhammad Amran Ibrahim serta Muhammad Zulfadli Zainal dari PAS. Arwah memperoleh 8,327 undi dan mengatasi lawan terdekat dengan 2,183 undi. Terdapat lebih 23,300 pengundi berdaftar untuk kawasan SLIM. Pada PRU lalu, Muhammad Amran merupakan calon dari Bersatu. Bersatu pula secara umumnya kini bekerjasama dengan Barisan Nasional dan PAS untuk membentuk Kerajaan Perikatan Nasional, kecuali sebahagian daripada pemimpinnya yang digelar sesetengah pihak sebagai Bersatu Berprinsip. Pada 16 Julai, pengerusi PKR Perak, Farhash Wafa Salvador Riza Mubarak membuat kenyataan bahawa mereka akan meletakkan calon di kawasan itu dalam PRK tidak lama lagi. Menurut Marzuki, dalam perbincangan itu nanti, mereka akan membuat penilaian sebelum membuat keputusan akhir. Pun begitu, beliau mengingatkan kumpulan mereka kini merupakan blok bebas. Kalau mereka masih nak letakkan calon dan kita nak letakkan calon, kita lawanlah walaupun sama-sama pembangkang, katanya. Bekas timbalan Menteri Luar itu juga berkata, dalam sesuatu pilihan raya, semua pihak mempunyai peluang untuk menang. Ditanya lebih lanjut, Marzuki berkata, pada PRU ke-14 dulu, kerusi SLIM diperuntukkan kepada Bersatu, bukannya PKR. Dalam PRK Cini, kerusi itu sepatutnya untuk PKR. Tapi mengapa PKR tak bertanding? Tiba-tiba di SLIM ini, PKR nak bertanding. Terlalu awal buat keputusan nak bertanding, katanya. Kem Dr. Mahathir Mohamad menyambut baik cadangan warisan untuk meminda perlembagaan parti bagi membolehkan bekas Perdana Menteri itu menyertai parti berkenaan. Bagaimanapun, Senator Marzuki Yahya berkata, setakat ini kumpulannya belum membuat sebarang ketetapan berhubung perkara tersebut. Marzuki berkata, ini kerana sebarang ketetapan hanya akan dibuat sebaik sahaja Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan sama ada membenarkan permohonan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin untuk membatalkan saman oleh Mahathir dan 4 yang lain berhubung tindakan pemberhentian keahlian mereka daripada parti. Keputusan berhubung permohonan itu akan diketahui pada 7 Ogos depan. Kita menyambut baik cadangan yang dibuat oleh warisan, tetapi buat masa ini kita belum membuat sebarang keputusan lagi sama ada kita mahu menyertai warisan ataupun tidak. Bagaimanapun, Tun Mahathir telah mengeluarkan kenyataan bahawa selepas 7 Ogos ini, kalau sekiranya mahkamah tidak memihak kepada kita, kemungkinan kita akan adakan platform baru, yakni kemungkinan besar parti baru ataupun kita berbincang juga dengan warisan. Namun, warisan adalah sebahagian daripada gabungan kita bersama-sama dengan Tun Mahathir di dalam gabungan bebas, katanya kepada portal Malaysia Kini. Marzuki berkata demikian mengulas cadangan warisan untuk kumpulan Bersatu yang setia kepada Mahathir menyertai parti itu. Pengerusi tetap warisan Liu Vui Kiong sebelum ini berkata, warisan sedia meminda perlembagaan parti mereka sekiranya Mahathir berminat untuk menyertai parti itu. Menurut anggota Parlimen Batu Sapi itu,
pindaan tersebut perlu dilakukan kerana ketika ini keanggotaan warisan tidak terbuka untuk orang bukan Sabah. Katanya, peruntukan dalam perlembagaan tersebut boleh diubah jika ada keperluan. Mengulas lanjut, Marzuki sekali lagi menegaskan bahawa semua langkah kumpulannya itu kini bergantung kepada keputusan Mahkamah 7 Ogos ini. Ya, segala ketetapan parti bergantung kepada keputusan Mahkamah 7 Ogos ini. Sebab kalau sekarang ini seperti semua sedia maklum, pemecatan Tun Mahathir, pelucutan jawatan Tun bersama yang lain adalah tidak mengikut perlembagaan parti, dan yang terbaru pula pelucutan bekas Setiausaha Agung juga yang pertama, iaitu Datuk Syarudin Mat Saleh, juga tidak mengikut perlembagaan parti. Maka hari ini Bersatu telah hilang arah hala tujunya yang sebenar, dan kesemua pengasas parti yang menyatakan kebenaran semua diambil tindakan. Maka ini menampakkan Bersatu ini telah dihijack oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Maka sebab itu kita beranggapan bahawa perlu untuk kita ada platform baru, sama ada parti baru atau kita bersama-sama dengan warisan, katanya. Mahathir sebelum ini merupakan pengerusi Bersatu, jawatan tertinggi parti itu mengikut perlembagaan, sebelum berlaku krisis dalaman yang menyaksikan keanggotaan beliau didakwa gugur dan status sebagai pengerusi dipertikaikan. Turut berdepan masalah sama ialah 5 lagi anggota parlimen, termasuk Mukhlis Mahathir, Dr. Mazli Malik, Amiruddin Hamzah dan Marzuki sendiri. Semasa sidang Dewan Rakyat, Mahathir dan penyokongnya duduk di kawasan ahli parlimen bebas. Mereka adalah kumpulan yang menyokong idea menamakan Presiden Warisan Muhammad Syafiee Apdal sebagai calon Perdana Menteri dari pembangkang. Langkah itu dianggap perlu dalam usaha pembangkang mendapat sokongan mencukupi daripada ahli parlimen bagi mengembalikan semula kerajaan kepada Pakatan Harapan. Sehingga kini, Mahathir dan ahli parlimen yang setia kepadanya belum membuat keputusan sama ada akan menyertai parti lain atau menubuhkan parti baru. Sementara itu, mengulas sokongan terhadap parti baru yang kemungkinan bakal diwujudkan itu, Marzuki berkata, akar umbi Bersatu masih bersama mereka. Setakat hari ini, akar umbi Bersatu yang bersama-sama dari awal penubuhan masih bersama dengan kita, dan mereka menyatakan sokongan penuh dan gerakan-gerakan kita, yang mana penerangan yang kita dah lakukan kepada ahli cukup jelas, dan mereka juga membuat keputusan untuk bersama-sama dengan kita sekiranya kita ada platform baru, katanya. Manakala mengulas perjalanan kempen blackout yang sedang bergerak ketika ini, Marzuki berkata program seterusnya dijangka akan berlangsung sama ada di Perak atau di Selangor. Kempen blackout ini adalah kempen untuk kita menyatakan ketidaksokongan kita dengan apa yang dilakukan oleh kepimpinan parti, terutama Presiden Parti, yang mana segala yang mereka lakukan di antaranya adalah kerjasama dengan UMNO dan PAS adalah satu daripada perkara yang tidak pernah dibuat oleh parti. Bagaimanapun, kita belum putuskan lagi di mana program seterusnya. Kemungkinan kita akan adakan di Perak atau Selangor, dan kemungkinan besar di Melaka, tambah Marzuki. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.